Okey. So tak pernah buka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam 5 Syawal. Alamak, ada orang masuk lagi. Sorry. Okey, salam 5 Syawal. Jadi tak doakan semuanya sihat sentiasa dan berada dalam rahmat Allah, SWT. Okey, insya-Allah. Okey, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا اقوالنا. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الى صراط مستقيم. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Paparan tak gerak kan? Gerak tak paparan tu? Dia dekat ni, Assalamualaikum lagi Sekejap, saya tengok ni. Kenapa dia kata ni? Okey, dah. Okey, sekejap ya. Presenting. Saya stop balik Windows. Windows. Okey. Okey, dah bergerak. Okey, baik. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, mari sama-sama kita bacakan surah Taha ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sadaqallahul azim. Okey, syukur pada Allah, alhamdulillah syukur pada Allah atas segala nikmat dan peluang yang Allah telah berikan kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Jadi jadi peringatan bersama macam biasa. Okey, so adab pelajar yang pertama buat persediaan. Okey, kita berdoa. Tadi kita dah mulakan doa. Okey, ikhlaskan hati kita. Yang ketiga, hadir kelas, dan kalau dapat masuk kelas tolong maklumkan. Okey, bukan nak ambil tindakan apa, cuma nak tahu kenapa tak dapat masuk kelas kan. Okey, yang keempat, fokus dalam kelas. Yang kelima, bagi respon kepada guru, dan yang keenam, terima kasih kepada guru. Okey, insya-Allah mudah-mudahan dengan kita jaga adab-adab kita semasa belajar, apa yang kita urusan kita nak menuntut ilmu ni dipermudahkan oleh Allah, insya-Allah. Okey, so hari ini berkaitan dengan ini kita dah baru lepas pada bulan Ramadan. Okey, yang mana bulan Ramadan kita Abril Syah. Okey, so
yang mana kita baru lepas daripada bulan Ramadan. Okey. So, dalam bulan Ramadan kita ada satu selain daripada berpuasa, apa lagi yang kita buat? Iaitu kita bayar zakat. Itu salah satu rukun Islam. Okey. So dalam hari ini kita nak tengok apa itu zakat. Okey. Yang dalam bulan Ramadan kita bayar zakat apa? Zakat fitrah. Okey. Tapi kita ada lagi jenis-jenis zakat lain. Tapi kita tengok zakat mana kita sempat. Okey. So kita tengok zakat ni dalam bidang fiqh, zakat ni adalah sebagai penyuci harta. Kenapa Islam menyuruh kita untuk membayar zakat? Sebab sebab zakat ni lah akan menyucikan harta kita. Okey. So kita tengok apa yang dimaksud dengan zakat, orang yang layak menerima zakat. Okey, so kita tengok dalam tajuk ni kita akan tengok. Okey, so kita tengok dulu unit pertama, konsep pengurusan zakat. Okey, kita tak jenis-jenis zakat kita akan datang. Unit yang kedua, so kita akan tengok dulu maksud hukum zakat, dalil zakat. Okey, dalam Islam kita kena ada dalil. Bila ada dalil baru kita kata apa? Kenapa kita buat? So ini dalilnya. Okey, ini buktinya kenapa kita kena buat. Okey, asnaf yang layak menerima zakat iaitu orang yang layak menerima zakat. Siapa yang layak, siapa yang kalau tak termasuk dalam kategori terima zakat, so dia tak layaklah menerima zakat. Okey, dan juga kenapa Islam menggalakkan zakat? So hikmah pensyariatan zakat. Okey, kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan orang bagi kita orang Islam membayar zakat ni. Okey, so kita tengok dulu yang pertama maksud dan hukum zakat. Okey, maksud dan juga hukum zakat. Syah tolong ayah dia. Oh, okey, tak apa. Okey. Nanti kalau agak terjelas semuanya, nanti boleh dengar balik insya-Allah. Ustaz tengah record video, tengah record lah kelas ni dalam YouTube, nanti boleh tengok dalam YouTube. Harap-harap boleh dengar lah suara Ustaz semua ni. Okey. Okey. Tak. Oh ni adik dia. Okey, tak apa. Dia ni lah skim. Apa yang tak lah? Saya tanya ke dia. Tak ingat dah. Okey. Baik, so kita tengok maksud dan juga hukum zakat. Baik, so maksud zakat dari segi bahasanya adalah subur, suci, berkat dan berkembang. Okey, dari segi bahasa pun kita dah faham dah. Zakat ni nak menyucikan harta kita, nak menyuburkan harta, nak bagi lebih berkat harta kita dan juga berkembang. Okey, so dia macam konsep sedekah lah. Okey, bila kita bagi lebih banyak kita dapat. Okey, lebih berkembang. So ini zakat, kenapa digalakkan zakat? Dari segi bahasa pun dah ada kelebihan-kelebihan zakat itu sendiri. Okey, dari istilahnya pula ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu. Okey, kita keluarkan sebahagian, kita bukan kita bagi semua, tidak. Okey, kita hanya keluarkan sebahagian sahaja. Okey, untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, so ada beberapa perkara kita kena ingat, mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu. Itu yang pertama. Okey, mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu. Yang kedua, untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Okey, dan yang ketiga, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. So ada 3 perkara kena ingat. Keluarkan sebahagian daripada harta, okey, untuk diberikan kepada golongan yang tertentu, kepada golongan yang berhak menerimanya, dan yang ketiga dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, so hukumnya adalah wajib. Okey, so sebab apa wajib? Sebab ini dah termasuk dalam rukun Islam. Okey, dan kita akan tengok dalilnya. Ada disebut Al-Quran dan perintah Allah, benda itu adalah wajib. Okey, sekarang boleh faham tak kita punya maksud dan hukum? Boleh faham? Okey, terima kasih Ruitul. Okey, kalau ada kurang faham dan sebagainya, maklumkan lah. Okey, maklumkan pada Ustaz. Baik, so ini maksud dan hukum zakat. Okey, so inilah dalil zakat, yang mana bila ada dalil,
dalil yang mewajibkan, so benda itu adalah wajib. Okey, so yang pertama dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 43, okey, maksudnya adalah dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Okey, kalau di kat sini adalah ayat perintah, dirikanlah. Okey, tapi bila ayat perintah dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Okey, so bila ayat perintah maksudnya benda itu adalah wajib. Okey, ini dalam Al-Quran. Okey, dalam hadis, ini sumber kita kan. Sumber kita ada dua, iaitu Al-Quran dan juga hadis. So kalau Al-Quran ada sebut, dalam hadis ada sebut, bermaksud benda ni adalah wajiblah perintah Allah. Okey, bunyanil Islam ala khamsin. Ini adalah Islam dibina atas 5 perkara, iaitu rukun-rukun Islam. Okey, syahadatin an la ilaha illallah, penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, wa iqamis solah, mendirikan solat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. So nampak ada disebut wal hajj, mengerjakan haji ke Baitullah, wa saumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, tapi kalau kita baca kat sini, selalunya kita kan kalau ikut sini dah ikut turutan lah kat situ kan. Okey, maksudnya Nabi sebut mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, okey, membayar zakat, mengerjakan haji dan juga berpuasa pada bulan Ramadan. So kalau ikut kat sini, berpuasa pada Ramadan adalah rukun Islam yang kelima lah. Okey, dan ni kita belajar yang sebelum ni haji rukun yang kelima. Ada juga kan yang kita belajar haji rukun kelima, tapi kalau ikut pada hadis kat sini Nabi sebut haji tu adalah pada yang keempat, berpuasa tu yang kelima. Okey, so ini adalah dalil pensyariatan zakat. Kenapa kita kena bayar zakat? So inilah ayat yang mewajibkan kita membayar zakat. Okey, so kita tengok sikit sampai asnaf je. Okey, so asnaf yang layak menerima zakat ada 7 golongan. 8. Okey, ada 8 golongan. Okey, so ini benda ni macam mana kita nak kita tahu Islam 8 orang ni yang layak. Okey, sebab benda ni ada disebut dalam ada disebut dalam surah At-Taubah. Okey, ayat surah At-Taubah ayat 60. So maksudnya bila pada zakat ni layak diberikan kepada siapa? So ini dalam surah At-Taubah ayat 60. Okey, yang bermaksud sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, terutama orang fakir. Kedua, orang miskin. Ketiga, amil zakat. Keempat, mu'allaf. Kelima, untuk memerdekakan hamba sahaya. Keenam, membebaskan orang yang berhutang. Ketujuh, untuk jalan Allah. Dan yang ke-8, untuk orang yang dalam perjalanan. Sebagai kewajipan daripada Allah. Allah mengetahui lagi maha bijaksana. So ini 8 golongan yang layak menerima zakat. Dah disebut dalam Al-Quran. So siapa dia, kita tengok secara detail. Siapa dia 8 orang tu? Okey, fakir. Pertama adalah orang yang fakir. Fakir dan miskin adalah orang yang berbeza. Okey, golongan yang berbeza. Okey, fakir dia belum miskin lagi, sangat-sangat miskin. Miskin ni dia boleh hidup lagi. Okey, kita tengok contoh dia. Orang yang tiada harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya, termasuk makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Okey, dia tak ada, orang apa, susah sangat. Okey, contohnya apa? Seseorang yang memerlukan RM10 sehari. Dia kalau nak boleh semua tu kan, nak makan minum semua tu RM10 sehari. Tapi dia hanya mampu memperoleh RM3 sahaja. Nampak tak? Jauh lagi nak sampai ke nak sampai ke sehari dia tu kan RM10 tu. So jauh lagi. Okey, berbeza dengan miskin, orang yang hanya mampu menampung sebahagian sahaja daripada keperluan hidupnya. Okey, dia mampu menampung sebahagian. Yang tadi dia tak cukup langsung. Tak cukup langsung nak menampung keperluan hidup.
Bagi orang miskin, golongan miskin, dia mampu menampung sebahagian. Contohnya apa? Sama juga, dia bagi seseorang yang memerlukan RM10 sehari, tapi dia boleh RM8. Maksudnya tak jauh beza nak sampai ke RM10 tu. Okey, tak jauh nak sampai ke RM10. Berbanding dengan orang fakir, sangat-sangat susah. Okey, nak sampai ke RM10 tu, dia dapat RM3 je. Tu ada beza RM7. Bagi orang miskin, dia orang kata apa, nak sampai ke RM10 tu sehari tu, tapi dia dapat RM8, maksudnya tak orang kata apa, tak jauh sangat beza dia. Okey, so itu beza orang fakir dan juga orang miskin. Baik, amil ni pula ialah orang mereka yang dilantik oleh pemerintah untuk mengumpul dan menagihkan zakat. Okey, so tapi ini orang yang golongan yang layak menerima zakat, tapi berapa yang layak diberi, itu amil yang zakat yang akan tentukan. Contohnya fakir, dia bukan sama lah. Okay? Fakir dapat, contohnya fakir dapat zakat dapat 100, miskin dapat 100, amil dapat 100, mu'alaf dapat 100, tidak lah. Okay? Dia ikut zakat lah, ikut zakat nak bagi berapa kan. Okay? So amil mungkin taklah, dia layak terima zakat, tapi mungkin dia punya amount tu taklah sebanyak orang fakir dan juga miskin kan. Sebab ni mereka hanya mengumpul dan juga mengagihkan zakat. Okey. Dan yang keempat adalah mu'alaf. Orang kata apa, sebab amil ni macam kenapa layak, sebab apa, sebab mereka dah membantu untuk memudahkan urusan zakat kan. Mereka dah kumpulkan zakat, mereka dah habiskan zakat. Itu orang kata apa, macam sedikit insentif lah untuk mereka ni kan. Okey, mu'alaf ni orang yang baru memeluk Islam, orang yang baru memeluk Islam. So dia ada tempoh dia, bukanlah dia baru memeluk Islam selamanya dia akan dapat, tidak. Tak ada rusak dalam tempoh tahun gitu kot. Okey, maksudnya dalam tempoh tu baru dia layak terima zakat. Lepas daripada tu dia tak kira sebagai orang yang baru di Islam lah. Okey, so macam kita kata kita beli kereta baru kan. So kalau dah masuk 2 tahun 3 tahun kita tak panggil dah kita tu kereta baru kan. Macam itulah keadaannya, dia baru peluk Islam. So dia dah masuk Islam 4-5 tahun dah. Kita tak panggil dah orang, kita tak panggil dia mu'alaf dah. Okey, so kata itu dah memang orang Islam. Orang yang baru peluk Islam ni dalam setahun macam tu kan. Okey, ni yang keempat. Yang kelima, hamba. Okey, golongan hamba yang ingin membebaskan diri mereka. Tapi sekarang ni macam kata disebut, hamba ni memang dah tak ada dah. Okey, maksudnya tak ada lah yang kita duduk di bawah seseorang, yang mana kita ni buat kerja dia tanpa dibayar gaji kan, tanpa ada yalah, tak ada gaji dan sebagainya. Itu kalau macam orang gaji, dia still ada gaji. Itu kita tak panggil hamba. Tapi hamba ni dia buat kerja-kerja apa yang Tuhan dia suruh tanpa dibayar. Okey. Jadi sekarang ni dah tak ada lah hamba ni. Okey, kat Malaysia, kat negara luar mungkin ada, mungkin tak ada, Allah alam. Okey. Dan yang kelima, 4, 5, 6. Yang keenam, orang yang berhutang. Okey. So berhutang ni kalau kita ada hutang, kita layak memohon zakat. Tapi nak terima, maksudnya orang zakat nanti dia akan tengok lah, maksudnya dia boleh dapat berapa dan sebagainya. Okay, contohnya kalau kita ada berhutang 10,000 kan, dan memang kita tak mampu nak bayar semua, kita boleh mohon. Okay, tapi berapa yang kita dapat tu terpulang pada zakat lah, dia nak bagi berapa. Orang yang diberi hutang untuk keperluan atas diri serta tanggungannya dan tidak mampu membayarnya. Okey. Sebenarnya tengok juga zakat dia akan detail sikit lah. Okay, sebab dia nak bagi duit yang dikumpul orang ramai kan. So dia kena detail sikit. Dia tak boleh lah bagi sebarangan. Hutang RM10,000. So minta terus dapat. Tak boleh. Okay, dia akan tengok. Hutang RM10,000. Kena tengok juga rumah dia, kereta dia. Kalau pakai kereta Alphard, hutang RM10,000. Okay. So layak ke nak bagi. Kereta Alphard. So tak dapat lah. Maksudnya
Dia kat sini kita nampak kehidupan dia kehidupan yang agak mewah kan, pakai kereta Alphard dan sebagainya. Bila ada hutang 10,000 dia nak mohon zakat. So tak dapat lah. Maksud orang yang hutang kat sini dia sampai tak mampu nak bayar, sampai tak keperluan diri untuk keperluan diri, keperluan tanggungan dia tak ter, terabai, so bolehlah mohon zakat. Okey, yang ke 4 dan 5, 6, 7 fi sabilillah, itu jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Okey, so kat sini fi sabilillah, semua yang berjuang ke jalan Allah yang niat kerana Allah, okey, dah dikira sebagai fi sabilillah. Macam kita sekarang. Sebab tu kadang ada yang sebab tu kalau tengok sini anak yatim tak termasuk dalam golongan yang layak menerima zakat. Tapi kenapa anak yatim boleh dapat? Sebab dia dikategorikan sebagai fi sabilillah ataupun fakir ataupun miskin. Okey, fi sabilillah lah. Macam orang yang macam kita sekarang, macam orang sekarang ni belajar. Okey, belajar adalah orang yang berjuang jalan Allah. Okey, so dia macam awak semua ni layak untuk menerima zakat. Okey, macam kita nak sambung belajar kan. So kita mohon zakat, boleh. Sebab apa? Sebab kita ni fisabilillah. Okey, orang yang berjalan jalan Allah. Dan yang ke-8 Ibnu Sabil, iaitu orang yang bermusafir dengan tujuan mendapatkan syarat kemudian terputus perbelanjaan. So boleh juga mohon zakat. Okey. So inilah 8 golongan yang layak menerima zakat. Ada soalan? Saya berhenti dah ni. Ada soalan tak? Okey. 1, 2, steady, semua tak ada soalan. Okey. Kalau tak ada, Ustaz berhenti kat sini. Okey. Betul tak ada? Tak nak berhenti kat sini. Baik. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sebab awak pun ada kelas lain nanti. Maka kita pun berhentilah di sini. Baik, sekejap. So kita baca doa sebelum kita berhenti. So window lah. Doanya. Okey. So kalau tak ada soalan lah, kita berhenti kat sini lah. Okey. Kita baca doa sebelum kita berhenti. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa aqtina wa la tahrimna wa akhirna wa la tu'sir alaina. Okay, kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey. So itu saja untuk hari ini. Nanti ada kelas apa semua nanti Ustaz akan maklumkan dalam grup lah. Maksudnya kita buat quiz ke, kita buat kelas ke, nanti Ustaz akan maklumkan dalam grup. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama. Sama-sama. Ada soalan ke? Oh, salah. Okey. Ustaz zakat ni kan semua orang wajib bayar, tapi kalau golongan asnaf pun kena bayar juga ke? Ya, soalan awak ni nanti dia macam ni. Tak apalah, nanti Ustaz maklumkan ni sebab awak dah tanya, Ustaz cakap dulu. Dia macam ni. Semua dia yang zakat fitrah semua orang wajib. Zakat fitrah. Tapi kalau zakat lain-lain, dia tengok kalau dia layak baru dia bayar. Saya yakin. Awak kena buka audio, senang. Tak buka audio, bayar. Okey. So, jawab Okey, sama. Okey, terima kasih.